Okay, jadi hari ni kita nak masuk tajuk baru. Tajuk ni cikgu rasa lagi senang lah daripada tajuk yang sebelum ni sebab yang ni bukan benda baru. Dia bukan silibus baru. Dan mungkin kamu dah dengar dah banyak masa kamu belajar dalam form 1, form 2, form 3 lah. Dengar tak suara cikgu jelas tak? Dengar. Dengar? Dengar? Dengar cikgu dengar. Jadi yang ni bab ke berapa dah? Yang ni bab ke berapa? Dah berapa bab? 6 dah. Dah. Lima. 4. Ini bab keempat. Okay. Keempat. Kita ada Empat. kita ada berapa bab lagi? Ada banyak lagi lah. Tapi tak apa, kita belajar. Banyak lagi. Okay, hari ni kita nak belajar pasal haba, basic pasal haba dan mungkin benda ni kamu dah belajar dah dalam sebelum ni. Jadi first kali kita nak sentuh pasal suhu dengan haba dulu. Lepas tu sehari kita akan tengok pasal konsep kesenangan terma. Okay, suhu versus haba. Apa yang kamu faham pasal suhu, apa yang kamu faham pasal haba? First, kita start dengan takrif dulu. Apa takrif untuk suhu? Takrif. Tukar kata. Apa takrif untuk suhu? Apa yang kamu faham bila kita kata suhu? Suhu tu apa? Dan Iman. Cepat. Suhu tu apa? Sekejap. Kamu Google ke? Bagi tahu cikgu je lah apa yang kamu faham pasal suhu. Cepat, beritahu. Apa yang kalau Bukan apa. Apa lagi? Suhu ada dua, sejuk dengan panas. Lagi. Apa yang kamu faham pasal suhu? Itu apa? Satu apa? Satu apa? Apa benda dah pandai Suhu nak ada haba je. Ada haba. Suhu mengandungi haba. Dah. Suhu dengan haba Suhu boleh jadi demam. Kita dengan cikgu bagi clue. Suhu ni kita buka ukuran. Benda yang boleh dibuka. Darjah Celsius. No. Cikgu jawab soalan cikgu. Suhu ni boleh diukur ke tidak? Boleh. Suhu boleh. Adalah suatu ukuran. Dia ada suatu ukuran. Siapa yang background dia tu noisy sangat? Suruh mesti pindah tempat lain. Ukuran apa? Darjah apa? Celsius. Bukan. Darjah apa? Tadi kamu ada sebut. Darjah apa? Kita nak ukur apa ni? Kalau suhu kita ukur apa? Darjah apa? Darjah Celsius. Dah. Itu unit dia. Darjah apa? Kalau kamu nak baca suhu tu, darjah apa? Teka lah. Buat yang kamu bagi. Kelvin. Darjah apa? Takkanlah kamu tak tahu. Puteri sekejap je dah. Takat dia. Bukan. Itu bukan jawapan cikgu nak. Darjah apa? Darjah. Ukuran darjah. Sambung ayat cikgu tu. Darjah apa? Ukuran darjah. Darjah 6. Darjah apa? Tak. Memang cikgu bagilah. Susah sangat. Darjah kepanasan. Tak logik ke? Logik? Oh, tak pernah dengar. Ukuran darjah kepanasan suatu objek. Itu yang kita panggil sebagai suhu. Suatu objek. Okey, haba. Haba tu apa? Oh ni. Haba tu apa? Ni kalau cikgu tak tahu kau marah. Cikgu marah. Haba tu apa? Cepat. Aduh, sekejap. Dia sejenis apa? Haba melambangkan suhu je. Tenaga. Tenaga. Dia sejenis tenaga. Tenaga. Dah. Cikgu jawab dah. Sejenis tenaga. Okey, kalau kata haba ni dia sejenis tenaga, dia boleh mengalir tak? Boleh dipindahkan tak? Boleh. Pindah daripada kawasan mana ke kawasan mana? Dia akan pindah dari kawasan mana ke mana? Kawasan panas ke kawasan sejuk? Dia boleh dipindahkan dari kawasan yang panas kepada kawasan yang sejuk. Jadi kalau ditanya kamu apa tu haba, kamu jawab tenaga. Okay? Jadi yang sampingan ni kamu tambah. Yang boleh mengalir daripada kawasan panas ke kawasan sejuk. Sejuk. Mengalir.
Panas ke sejuk. Okey. Simbol dia. Apa simbol untuk suhu? Sebab yang ni kamu dah belajar Darjah dah. Celsius. Bukan, itu unit. Kamu masih confuse simbol dengan unit. C bulat. Apa suhu dalam bahasa Inggeris? Kelvin. Hey, cik kata tu unit dia. Apa suhu Temperature. dalam Temperature. Jadi simbol dia apa? T. T. Astagfirullahaladzim. T. T besar. T besar simbol dia. Okay. Jadi kalau untuk haba kamu tak tahu. Simbol dia Q. Ni baru. Tak selalu kita sebut haba ni kuantiti haba. Jadi kita ambil Q daripada kuantiti dia. Alright. Jadi ni simbol dia nak. Unit dia. Okay, apa yang ni baru yang kamu bagi tadi. Apa unit untuk suhu? Darjah Celsius. Darjah Celsius. Lain tu? Lain tu? Celsius. Apa? Celsius. Kelvin. Kelvin. Lagi satu? Celsius. Dah ada dah Celsius. Ampere. Ampere. Hey! Force. Force. Tak ada. Force. Ya, tak. Kalau kamu orang Amerika, apa suhu kamu pakai suhu apa? Apa Fahrenheit. 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 Okey, dari tiga-tiga ni, daripada tiga-tiga ni mana satu unit SI? Celsius. 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 Salah. K Kelvin. K. Celsius. Kelvin. K Unit SI. Okey. Okey. Yang ni tak tahu siapa tahu. Kau nak tukarkan dari Celsius ke Kelvin. Kau buat apa? Tukar lah aku. Macam mana nak tukar? Kena tambah dengan satu nilai. Berapa ni? Berapa beza antara Celsius dan Kelvin? Siapa tahu? Tak tahu ah? Kali 20. Campur dengan 223. Boleh? Jadi kalau kamu ada suhu dalam darjah Celsius, kamu nak tukar dia jadi Kelvin. Kamu kena tambah dia dengan 273. Dengar tak suara cikgu? Tak? Dengar Cikgu. Ya. Dengar. Jadi kalau kata suhu sekarang 27 darjah Celsius, berapa jawapan dia dalam Kelvin? Sekejap. 200. 300. 300 Kelvin. Jadi Kelvin ni kamu tengok dia tak ada simbol darjah tu. Ni Fahrenheit ni. Siapa tu? Sama. Dengan tak boleh kau. Dengan balik raya haji kau. Dengan dia raya haji. Jauh kan? Okey. Jadi kalau Fahrenheit ni, kamu nak tukar dia, kamu pakai kalkulator kamu. Dia ada dalam kalkulator. Kamu kena darab dengan satu nilai. Yang Fahrenheit. Fahrenheit pakai kalkulator. Alright, kita pergi pada yang haba ni pula. Apa unit untuk haba? Kamu tahu dia tenaga. Ya. Jadi apa unit untuk haba? Haba. Ya, apa unit untuk haba? Kalau dia sejenis tenaga, apa unit Ada untuk orang tenaga? kita terima. Apa unit untuk tenaga? Ada orang kita tu ketat A4 lah tu. Unit. Sebab siapa tahu? Kamu tak tahu unit tu tenaga? Hari tu kita ada sebut pasal tenaga kupaian graviti, tenaga kinetik. Apa unit dia? FG. Apa dia? Again? FG. Tak. unit dia. Entahlah. Tahu lah. Cikgu rasa kamu belajar dah ni. Joule. Pandai. J. Karat ni kamu. Apa-apa pun tak tahu. Okey, nombor 4. Apa lagi ya? Okey, mana satu antara dua orang ni kuantiti asas? Mana satu yang terbitan? Suhu. Suhu ni kuantiti apa? Suhu. Suhu kuantiti apa? Kuantiti. Cikgu tanya mana satu Kuantiti fizik. asas? Bukan, cikgu dah bagi tahu dah ada dua Kuantiti choice. fizik. Cikgu nak mengamuk ni. Cikgu kata ada dua, sama ada dia kuantiti asas ataupun terbitan. Yang mana satu kuantiti asas, yang mana satu kuantiti terbitan?
Suhu kuantiti asas. Suhu kuantiti asas. Kuantiti asas. Apa maksud kuantiti asas? Sumber. Dia tak terbentuk. Dia tak boleh dibentukkan daripada orang lain. Okay. Jadi kalau haba ni kita akan ada formula untuk dia. Jadi dia kuantiti terbitan. Ya. Cikgu punya type kot sebab tak keluar sangat lah cikgu punya ni. Kuantiti terbitan. Terbitan tu maksudnya kita akan terbit dia daripada unit-unit kuantiti fizik yang lain. Okay, jadi yang tu suhu, lepas tu sekarang ni kamu dah faham lah, kamu faham lah, satu tu tenaga, satu tu bukan, satu tu cara kita ukur tenaga haba tu. Yang tu adalah suhu. Ya. Jadi kita ada alat tak untuk ukur suhu? Ada tak? Ada. Ada apa namanya? Ada termometer. Termometer. Pandai pun, termometer. Di haba kita tak ada alat untuk ukur dia. Okey. Jadi sekarang ni kita nak masuk Termometer. kita nak masuk konsep keseimbangan terma. Jadi kamu dengar baik-baik sebab kalau soalan exam dia banyak juga tanya pasal keseimbangan terma. Jadi yang ni biasa, kamu siapa depan dia ada air. Jadi kalau kata kamu tengah masak air, lepas tu air tu panas lagi, kamu letak sudu besi dalam tu. Apa yang kamu rasa bila kamu sentuh sudu besi? Panas. Panas. Sudu tu panas. Panas kan? Panas. Sangat panas. Panas. Okey, jadi kalau Panas. jadi kalau kata kamu rendam sudu tu lama dalam air tu, sudu ni suhu dia akan meningkat kan, jadi dia akan jadi sama dengan suhu air tu. Jadi bila kata dia sama, kita panggil dia sebagai keseimbangan terma lah. Bila dua benda yang bersentuhan secara terma memindahkan haba sampai dua-dua jadi sama suhu dia. Okay? Jadi kalau kata sudu dia besi, bila kamu sentuh kamu rasa macam nak melecur kan. Sebab apa kamu rasa macam nak melecur? Sebab suhu dia dah jadi sama dengan air kamu yang mendidih. Faham tak? Jadi kita tengok dulu apa sentuhan terma. Okay, sentuhan terma ni tak macam sentuhan yang biasa-biasa. Sebab katakan kopi kamu macam cakap, macam mana kalau situasi kopi kamu ni, kamu letak dia kat bilik yang ada aircon, apa jadi? Dia sejuk. Lama-lama Dia dia akan sejuk jadi pula. Sejuk. dan dia akan Dia jadi sejuk. sama tak dengan suhu bilik tu? Sama tak? Ya kot. Sama kot. Jadi Soalnya terkejut. udara dalam bilik tu dengan air kopi cawan kamu tu, yang tu pun kita anggap dia bersentuhan juga. Jadi tak semestinya sentuhan tu kamu nampak secara fizikal. Jadi sentuhan terma tu bila dua-dua objek tu dapat memindahkan tenaga haba dia. Jadi kita kata dua-dua objek dia bersentuh secara terma. Terma ni dalam sains maksudnya haba lah. Maksud benda yang berkaitan dengan haba, kita ada benda yang ada bunyi terma macam termometer, dia berkaitan dengan haba, betul? Jadi bila kamu dengar perkataan terma ni dia berkaitan dengan benda yang kita nak ukur berkaitan dengan haba. Okey. Jadi kita nak tengok konsep ni macam mana dua-dua objek ni dia boleh dapat haba sampai dua-dua objek ni capai suhu yang sama. Ni kamu ingat kamu belajar pasal keseimbangan daya dulu. Ingat tak? Ingat tak? Apa maksud dua-dua objek tu daya dia seimbang tu maksudnya? Dia sama rantai. Sama dia kan? punya atas. Maknanya daya dia kata Bila kat tolak tu atas sama. ke bawah sama, bila kita jumlahkan daya paduan dia dapat apa? Kosong. Dapat kosong. Jadi kes sama juga. Sebab tu kita guna word keseimbangan juga. Alright, jadi kita nak bagi kamu faham, kamu tengok gambar rajah ni. Ada dua objek yang sedang bersentuhan. Yang ni objek kita buat daripada bahan yang sama, saiz yang sama supaya senang untuk kamu fikir. Okay, jadi P dengan Q. Satu tu merah, satu tu biru. Siapa panah lagi kamu rasa kalau dia merah biru ni? P. P panas. P panas, Q. P. Jadi secara simbolnya, tadi kan simbol untuk suhu tu T kan? T, P lebih besar daripada TQ. Faham tak? Jadi kalau kata nak tulis bentuk simbol, macam ni lah. Kamu pakai simbol ketaksamaan ni. Jadi suhu P adalah lebih tinggi daripada suhu Q. Dan sebab dua-dua orang jalan di dalam rumah, jadi kita boleh dekat bahagian 1 meter, 4, 6, 5, 6, 10 meter. Mujahid. Adik kamu kau? Adik kamu perlahan. Apa tu? Bukan lagi pun. Aduh. Amin. Okey. Nak Ada orang koi. 11 tau. Okey, nak pergi habis sama dengan Puteri. Okey, jadi Q ni Yeah, tenaga haba punya simbol kan. Jadi kita boleh anggap tenaga haba P ni lebih besar daripada tenaga haba Q.
Tapi lagi lepas ni kita akan belajar lagi pasal tenaga haba. Jadi dia ada syarat-syarat lain lagi. Dia tak semestinya benda yang sama. Tak semestinya benda tu tinggi, haba dia banyak. Faham tak? Okay, tapi untuk kes ini sebab dua-dua sama besar, sama berat, tenaga haba P lebih dari Q. Okay, jadi kamu tengok gambar kanan ni. Disebabkan dua-dua orang ni bersentuhan secara terma dan tenaga haba P lebih besar daripada Q, apa jadi kat tenaga haba dia? Meningkat. Pertentangan. Bukan meningkat. Ni apa? Dia buat apa ni? Berlawan dengan tangan. Neutral. Boleh baca ni. Berpindah. Dipindahkan. Boleh dipindahkan. Pening. Neutral lah, meningkat. Okay, jadi nampak tak? Ini suhu dia tinggi, tenaga haba dia banyak. Jadi dia pindahkan haba yang banyak. Ini suhu dia rendah. Jadi dia pindahkan haba juga. Dia ada tenaga haba juga tapi dia pindahkan. Bersejuk. Faham? Jadi Sikit. pemindahan tu berlaku dua hala. Faham? Tapi siapa yang haba dia banyak, dia akan pindah lagi cepat dan lagi banyak. Siapa yang haba dia sikit, dia akan pindah sikit. Faham tak? Kalau kata P ni dia memindahkan tenaga haba dia. Faham. Q ni memindahkan tenaga haba dia. Q ni akan dapat tenaga haba daripada P kan? Betul? Jadi apa jadi pada Q bila dia dapat tenaga haba daripada P? Suhu dia Meningkat. Suhu dia akan meningkat. Meningkat. Kalau P pula apa jadi kat P bila dia kehilangan haba dia? Dia dapat haba balik sikit. Dia berkurang. Balik. Jadi suhu dia akan turun. Jadi Q tu dia punya suhu akan meningkat. P tu akan menurun. Jadi kalau kata haba ni pindah macam ni. Nampak? Satu besar, satu kecil kan? Jadi kita boleh kata pergerakan dia, haba bersih dia sama macam hari tu. Ingat tak kita belajar pasal daya bersih? Daya bersih. Daya bersih. Daya bersih tu kita tengok bila kita dah jumlahkan semua daya, kita tengok yang mana yang tinggal. Faham tak? Jadi kat sini kalau kita jumlahkan haba yang besar dan yang kecil ni, kita punya haba bersih tu bergerak daripada P ke Q, betul tak? Faham tak? Haba bersih tu maknanya bila kita dah total haba dua orang, secara umumnya haba tu bergerak daripada P ke Q. Boleh? Jadi kalau yang bergerak daripada P ke Q tu kita panggil dia sebagai haba bersih. Jadi ada beza daripada kalau kita kata haba bersih dia tak sama dengan kalau kita kata haba saja. Pemindahan haba bersih tu daripada P ke Q. Tapi kalau kita kata haba saja, dua-dua pindah ke haba. Cuma objek P tu memindahkan lebih banyak sebab dia ada lebih banyak tenaga haba. Boleh? Boleh tangkap konsep tu? Okay. Sama je macam daya tu. Ya, lebih kurang. Jadi bila dia pindah, Q ni dia punya temperature meningkat, jadi tenaga haba dia pun bertambah kan. P ni dia punya temperature menurun, haba dia berkurang. Jadi nampak tak arrow P tu makin kecil, arrow Q tu makin besar. Nampak lepas tu nampak dia dah pindah, jadi warna dia dah bergabung. Maknanya dia dah share tenaga haba dia antara satu sama lain. Last kali dia dah pindah sampai dia capai keseimbangan terma, dia jadi warna purple ni sebab dia dah pindah sampai sampai dua orang ni memindahkan nilai haba yang sama, nampak? Jadi P memindahkan haba yang sama dengan Q memindah kepada P. Jadi bila dua-dua orang dah pindahkan haba yang sama ni, yang ni yang kita panggil dia sebagai dia dalam keadaan keseimbangan terma. Dia dah capai keseimbangan terma. Jadi kalau dia dah pindah sama, suhu dia akan jadi sama. Faham? Jadi kalau kata P memindahkan haba yang sama banyak kepada Q dan Q ni memindahkan haba yang sama banyak, dia punya suhu last kali akan jadi sama. Jadi bila suhu dia sama, kita panggil dia dah sampai keseimbangan terma. Jadi ada 3 syarat untuk satu objek tu kita kata sampai keseimbangan terma. Okay. First kali dia punya suhu capai suhu yang sama dua-dua. P tu suhu diturunkan, Q naik kan. Jadi dia akan sampai satu suhu di mana dua-dua orang akan capai suhu yang sama. Jadi bila capai suhu yang sama tu kita kata dia dah dalam keseimbangan terma. Jadi dia kena capai suhu yang sama. Lepas tu kadar haba dipindahkan oleh P dan Q adalah sama. Maknanya yang ni lah arrow dia dah jadi sama besar. Dua-dua orang dah pindah haba yang sama banyak. Jadi kalau sekarang ni kita cari haba bersih dia dapat berapa ni? Kalau kata P dan Q sama banyak pemindahan dia dengan Q kepada P. Haba bersih dia berapa? Haba bersih dia sama. Haba bersih dia akan jadi sifar. Jadi kalau kita kata, kalau dia tanya kamu macam mana sifat satu objek tu kalau dia dalam keseimbangan terma, kamu kena cakap suhu dia sama dan pemindahan haba bersih dia adalah sifar. Maknanya dua-dua orang haba dah pindah sama banyak, jadi haba bersih dia sekarang bila tolak dia jadi kosong. Okay.
Jadi kita bagi diagram yang ada nombor sikit untuk kamu tambah kefahaman kamu. Okey. Jadi katakan kita ada dua objek A dengan B ni. Nampak tak? A ni 500 darjah Celsius, B ni 10. Jadi siapa akan pindahkan tenaga haba yang lebih banyak lagi? A. Jadi A memindahkan tenaga haba 1000 joule per saat kepada B. B ni pindah 200 joule per saat je kepada A. Jadi berapa pemindahan haba bersih dia waktu ni? Haba bersih dia berapa waktu ni? Apa haba bersih dia? Senang lah. Buat apa? Tolak lah. Buat apa tolak dulu ni? Tolak 450. 800 joule. 800 joule lah. Silap pula. 800 joule. 800 joule per saat. 800 joule per saat. 800 joule per saat daripada A ke B. Faham tak? Ada direction. Okay. Jadi yang A ke B yang kedua ni dia dah capai keseimbangan terma. Jadi kalau suhu B ni 200. Siapa lapar tu? Gila. Kenapa kau? Okey. Tebak tu. Okey, dia dah sekarang ni A dengan B dah capai keseimbangan terma. Kalau B ni suhu dia 200, berapa suhu A? Sama. 200. Sama lah. Tak. 200. Sama. Kosong ya go. 200 darjah Celsius. Sebab dia dah sampai keseimbangan terma. Okey, berapa pemindahan haba bersih dia sekarang? Kosong. Kosong. Faham tak? Sifa. InsyaAllah. Sifa. Belum tak faham. Dah sah. Okey. Jadi kalau keseimbangan terma ni dah berlaku, kami ingat ya ada dua syarat lah. First kali dia kena bersentuhan secara terma, dia akan pindahkan haba dia. Haba yang banyak akan pindah lebih daripada haba yang sikit kan. Dia akan terus pindah sampai Haris. Rindu. Bakal jalan ada. Nah, dia akan terus pindah sampai dua-dua capai secara terma. Jadi macam kita tahu dia dah sampai. Mana ada cikgu? Tak tu cikgu tanya balik tu. Bukanlah. Bukan saya. Okey. Maafkan saya. Dan kadar pemindahan haba dia sama, oleh itu pemindahan haba bersih dia sifar. Ingatlah. Sifa. Haba bersih. Okey, kita tengok soalan 17 ni. Ini soalan macam soalan SPM. Pernyataan manakah yang betul bila campuran itu berada dalam keadaan keseimbangan terma? Baca baik. Okey, baca dia di atas. tak kuat. Minda baca di atas. Raja menunjukkan susu sejuk dituangkan ke dalam kopi panas. Pertanyaan manakah yang betul apabila campuran itu berada dalam keadaan keseimbangan terma? Okey. Dekat mana? Mana satu? A ke B ke C ke D? Yang ada A, B, C, D ya. Betul tak? Kamu cakap betul ke tidak bila cikgu baca ayat ni? Suhu campuran itu lebih rendah daripada suhu susu sejuk. C. Tidak. Salah. Sebab apa? Salah. D. Salah. Sebab dia suhu campuran lebih besar. Pada kopi panas kan? Mesti suhu dia tinggi daripada suhu sejuk tu, betul. Okey, B. Suhu campuran itu lebih tinggi dari suhu kopi panas. Salah. Tidak. Tidak. Muhammad salah. Muhammad salah. Pada kopi panas, air tu makin panas. Tak lah. Okey, C. Kadar pemindahan haba susu sejuk adalah lebih rendah daripada kopi panas. Betul ke salah? Ya, betul. Betul. Maksudnya apa? Betul ke salah? Betul. Kita tanya balik, betul ke salah? Betul. Salah. Salah. Salah betul. Sebab dia kata kadar pemindahan apa semua. Kadar pemindahan haba. Bukan itu yang salah. Dia kata dah sampai ke dalam keseimbangan terma. Jadi kalau keseimbangan terma, kadar pemindahan haba dia lebih rendah ke daripada kopi panas, betul ke? Apa yang salah? Tak. Dia sama je. Patut Kadar sama. pemindahan sama. Okey, kita baca dulu pula. Kadar pemindahan haba bersih antara susu sejuk dan kopi panas adalah sifar. Betul ke tidak? Betul. Ni betul. Betul lah, dah semua salah. Betul. Jadi jawapan dia betul. Kalau soalan objektif, baca soalan tu elok-elok. Jadi tengok, baru nanti belajar kamu dah salah dah. Okey, nanti. Astaga. Saya tak berapa faham cikgu. Dia orang uji. Sabar dulu. Okey. Kawan tak faham dia. Kesian dia. Aplikasi keseimbangan terma. Nanti kamu akan faham lagi. Abah ada banyak lagi benda nak belajar.
Okey, aplikasi segmen terma. Jadi kamu ini Mikdad. Saya tak demam ni. Okey, demam. Esok demam. Macam saya sikit. Muka saya sikit. Okey, boleh lah boleh. Bagaimana suhu badan dapat No. dikurangkan dengan meletakkan tuala basah di dahi? Okey, jadi kalau kita demam kita tak tuala basah di dahi kan? Sebab apa? Ya. Sebab kita Nak bagi. Sebab Dia nak menyerap apa? Ha, Cabut tu. tuala tu sejuk ke panas? Toilet sejuk. Selalunya sejuk. Sejuk yo. Jadi sebab tu Letak air tu. haba tu akan mengalir daripada dahi kamu ke tuala tu lah. Jadi jadi kamu akan Tu rasa tak ais kalau Okey. lebam. Mari kita isi tempat kosong ni, kamu kena isi dengan cikgu. Okey, tuala yang basah diletakkan atas dahi Mikdad yang sedang demam panas. Okey. Jadi dua objek, Ya, saya Tak demam botok panas. dua objek Saya demam tuala bot basah tak. dan dahi antara satu sama lain. Apa kat sini? Akan mengalirkan haba. Belum lagi. Mengalirkan haba. Kemengalan haba. Belum lagi. Yang ni first step. Dua objek Bersentuhan. bersentuhan. Sentuhan. Wih. Siapa dia buat siap. macam Acik ke? Acik. Badu. Ada. Acik mana perasu. Mana perasu. Okay, tuala basah mempunyai tenaga haba yang macam mana berbanding dahi yang punya tenaga haba yang Yang rendah. Yang sejuk. Ada haba yang rendah. Bahasanya tenaga apa Berbanding yang rendah. dahi yang punya tenaga yang lebah yang Rendah. rendah. berbanding dahi yang punya tenaga yang tinggi. Tinggi yang. Tak leket je guys. dia tenaga haba dialihkan dari dahi ke tuala sehingga Keseimbangan. Keseimbangan terma. Tercapai. keseimbangan Terma terma tercapai. Capai. terma tercapai. Okey, pandai dah. Okey, pada keseimbangan terma apa haba dialihkan antara tuala dan dahi ialah apa? Haba. Ada kat sini nama terma. Pemindahan haba. Pemindahan haba No. ataupun kadar pemindahan haba, kadar pemindahan haba. Pemindahan haba dia ada dikatakan. Dahi ialah sifar. Sifar. Sama. Ya ke? Sama. Sama. Kalau dia kata